Apa itu sensory neural? Sensory neural adalah kehilangan pendengaran sensory neural. Sensory neural hearing loss adalah jenis yang paling biasa dan menyumbang sebahagian besar daripada semua kehilangan pendengaran. Sensory neural hearing loss ini merujuk kepada sebarang punca kehilangan pendengaran akibat patologi koklea, saraf pendengaran atau sistem saraf pusat. Punca terjadinya kehilangan pendengaran sensory neural. Yang pertama adalah baka atau keturunan akan menyebabkan perkembangan bahasa terbantut. Hal ini disebabkan oleh pendengaran adalah penting dalam pemprosesan bahasa ketika di peringkat awal kelahiran lagi. Sekiranya ianya diabaikan, ia akan membawa kepada masalah bisu dan bekak. Punca yang kedua adalah kebisingan. Kebisingan juga akan mengganggu pendengaran yang disebabkan oleh paparan suara keras sekali seperti ledakan atau tembakan atau dari suara yang keras dari 85 desibel pada waktu yang lama. Jika kita harus berteriak agar didengar atau telinga kita berdering setelah mendengar konsert secara langsung ataupun ball game, kesihatan pendengaran kita akan menjadi sangat berisiko. Punca yang ketiga adalah faktor usia yang merupakan salah satu faktor masalah pendengaran. Masalah pendengaran ini biasanya dihadapi oleh orang dewasa yang berumur 50 tahun ke atas. Mereka akan mengalami kemerosotan pendengaran kesan daripada saraf pendengaran yang tidak aktif dan fungsinya yang semakin merosot akibat faktor usia. Punca yang keempat ialah trauma kepala atau akustik. Kerosakan pada bahagian telinga dalam kita juga dapat disebabkan oleh pukulan pada kepala atau paparan suara yang sangat keras seperti ledakan. Banyak veteran mengalami ini ketika waktu mereka habiskan di sekitar senjata api, artillery dan messenger. Okey, seterusnya adalah statistik individu, di mana statistik individu mendapati jika 1,000 bayi dilahirkan, akan ada 3 ataupun 4 orang bayi yang dilahirkan mengalami masalah kecacatan pendengaran, di mana sebanyak 25% orang yang berumur 65 hingga 75 tahun akan mengidap penyakit masalah pendengaran. Selain itu, peratus kecacatan pendengaran akan semakin meningkat dari 25% hingga 50% bagi golongan individu yang berumur 75 tahun dan ke atas. Namun pun begitu, ada kajian yang menyatakan bahawa masalah pendengaran ini didominasi oleh kaum lelaki, di mana kaum lelaki akan mengalami lebih banyak masalah kecacatan pendengaran berbanding dengan kaum wanita. Bagi kualiti pendengaran pula ialah manusia normal boleh mengesan bunyi pada intensiti yang rendah, iaitu kurang daripada 25 desibel. Masalah pendengaran pada tahap ini adalah seseorang itu akan mengalami kesukaran untuk berkomunikasi di tempat yang bising. Mereka akan meminta supaya percakapan ini diulang berkali-kali supaya mereka boleh mengerti apa yang dibicarakan. Tahap seterusnya adalah tahap sederhana, di mana tahap ini adalah sebanyak 45 desibel hingga 65 desibel. Masalah yang berlaku adalah suara sendiri dan bunyi sekeliling akan menjadi lebih perlahan. Manakala tahap teruk pula adalah 70 desibel hingga 85 desibel. Dan tahap yang paling teruk adalah 90 desibel dan ke atas. Proses komunikasi pada tahap ini sangatlah sukar kerana penyampai perlu menggunakan nada yang tinggi untuk menyampaikan mesej kepada individu. Selain itu, gerak badan dan juga gerak bibir memainkan peranan penting bagi tahap ini. Seterusnya ialah kaedah berkomunikasi. Masalah pendengaran sensori neural tiada penawar. Oleh itu, individu yang mengalami masalah ini akan memakai alat bantu dengar iaitu ABD, implan koklea atau FM system. Terdapat 3 kaedah yang kami nyatakan, iaitu kaedah yang pertama ialah kaedah oral.
Kaedah ini di mana kanak-kanak bermasalah pendengaran diajar menggunakan pendengaran mereka untuk mempelajari bahasa pertuturan melalui alat pendengaran atau implan koklear. Ia merupakan pendekatan lisan yang menggunakan pendengaran untuk belajar bahasa pertuturan. Kaedah ini menggunakan sepenuhnya sisa pendengaran dan bacaan bibir pula merupakan kemahiran mendengar pertuturan membaca pergerakan bibir individu yang bertutur. Kaedah ini melibatkan latihan auditori iaitu ajar diskriminasi bunyi. Terdapat dua contoh kaedah oral iaitu auditory verbal dan bacaan bibir. Assalamualaikum, hari ini saya akan mendemonstrasikan kaedah oral. Kaedah oral terbahagi pada dua contoh iaitu yang pertama ialah auditory verbal dan yang kedua ialah bacaan bibir. Okey, untuk kaedah auditory verbal, yang pertama duduk berhadapan dengan pelajar, pastikan jarak dekat, kemudian bercakap dengan suara yang kuat dan jelas. Sebagai contoh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Siapa nama awak? Nama saya Nur Zafira. Okey. Itu ialah contoh demonstrasi untuk auditory verbal. Seterusnya untuk contoh kedua ialah bacaan bibir. Okey, cara untuk melaksanakan kaedah bacaan bibir ialah duduk dengan jarak yang dekat berhadapan pelajar. Kemudian yang kedua, jangan tutup mulut dengan apa-apa objek. Yang ketiga, sebut sebutan perkataan dengan jelas supaya pelajar dapat membaca gerak bibir. Sebagai contoh, hai, awak apa khabar? Khabar baik. Nama awak Zafira? Ya. Cuba awak angkat tangan kanan. Cuba awak angkat tangan kiri. Baik, itu bagi demonstrasi bacaan bibir. Kaedah seterusnya adalah kaedah kombinasi oral dan juga manual. Kaedah kombinasi oral dan manual merupakan contoh sistem bahasa Q, iaitu sistem yang diasaskan oleh Dr. Orin Cornett, profesor dari Amerika pada tahun 1967. Sistem bahasa Q merupakan sistem visual menggunakan pergerakan tangan yang diganding dengan bunyi-bunyi pertuturan. Kaedah ini digunakan untuk membantu membaca pertuturan bagi murid-murid ataupun pelajar bermasalah pendengaran. Salam sejahtera. Seterusnya, saya akan mendemonstrasikan sistem bahasa Q ataupun Q Bahasa Malaysia. Pertuturan Q Bahasa Malaysia yang dikenali sebagai PKBM. Pertuturan Q adalah bahasa pertuturan yang digunakan sama seperti apa anda dan juga saya guna untuk berkomunikasi. Cuma, ia disertakan dengan pertuturan atau pergerakan tangan. Pergerakan tangan ini akan menghasilkan sebuah corak yang dapat dikenal pasti oleh individu yang bermasalah pendengaran untuk berkomunikasi. Hal ini dapat membantu individu yang bermasalah pendengaran untuk memahami bahasa. Oleh kerana masalah pendengaran ataupun orang bermasalah pendengaran akan mengalami masalah memahami atau menguasai sebuah bahasa. Pertuturan Q menggunakan 8 pergerakan tangan iaitu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan juga ke-8. Sekali lagi, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan juga ke-8. Sistem bahasa Q juga mempunyai 3 kedudukan iaitu di sebelah muka ataupun pipi berdekatan dengan mulut, di bawah dagu dan juga di dada. Di sebelah muka, di bawah dagu dan juga di belah leher. Yang ketiga ialah kaedah manual. Sebagai contoh, bahasa isyarat. Bahasa isyarat merupakan kaedah komunikasi yang menggunakan pergerakan tangan,
badan dan bibir untuk menyampaikan maklumat dan melahirkan maksud kata-kata seorang penutur. Seterusnya untuk kaedah yang kedua ialah kaedah manual. Kaedah manual menggunakan bahasa isyarat iaitu KTBM. Okey, cara untuk melaksanakan bahasa isyarat ialah duduk berhadapan dengan pelajar, kemudian tunjukkan isyarat tangan mengikut tempo dan tidak terlalu cepat. Sebagai contoh, sekian, itu sahaja.